Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, pada pagi hari yang mudah-mudahan penuh barakah. Mudah-mudahan setelah kita menunaikan solat subuh, setelah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mudah-mudahan amalan kita di pagi hari ini, di mana disaksikan oleh para malaikat, mudah-mudahan dia diterima sebagai amalan yang diterima oleh Allah SWT, dan juga sebagai kekuatan kepada kita untuk terus meneruskan kehidupan kita ini, supaya kita dapat mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu target kita, ialah untuk mencari menggapai redha Allah SWT. Pertamanya, sebelum kita lanjutkan, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Minta maaf tadi ada technical masalah technical sedikit, tapi apa pun alhamdulillah kita teruskan juga pertemuan kita ini, dan mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita, insya-Allah. Okey, tayyib, tanpa kita melengahkan masa, kita terus nak memperbincangkan berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini. Dan seperti mana kita selalu katakan, bahawa ini bukanlah orang kata kelas tafsir ke, bukan. Ini cuma kata pertemuan-pertemuan, sembang-sembang kita lah berkenaan apa yang terdapat dalam Al-Quran ini secara ringkas. Dan sebenarnya tujuan utama ialah untuk saya ulang kaji lah. Saya sendiri nak ulang kaji. Jadi kalau ulang kaji seorang-seorang tak seronok, kadang-kadang tak semangat. Jadi bila ada dengan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat ni, mudah-mudahan dia jadi pemangkin, kata supaya saya terus istiqamah lah untuk mengadakan pertemuan inilah. Dan mudah-mudahan kalau ada sikit-sikit manfaat, mudah-mudahan Allah SWT bagi pada kita, dan bagilah pahala kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita lah. InsyaAllah kita nak terus memperbincangkan. Alhamdulillah, kita telah pun memperbincangkan ayat-ayat daripada Al-Quran daripada surah Al-Fatihah lagi. Tuan-tuan boleh lihat pada dalam YouTube Al-Biqai Training Center, telah kami letakkan di sana, daripada surah Al-Fatihah lagi sampailah kepada surah Ali Imran ni, ayat yang ke-148. Hari ini insyaAllah kita nak bincangkan daripada ayat 149 hingga 153, insyaAllah. Jadi apa yang telah kita bincangkan minggu lepas ialah bagaimana Allah SWT cerita kepada kita. Sebenarnya apabila umat Islam tu dia bersedih di atas kekalahan mereka pada perang Uhud, Allah SWT bagi tahu sebenarnya adat kehidupan itu, sunatullah itu memang begitu, bahawa manusia itu akan diuji oleh Allah SWT. Dan Allah uji manusia itu seperti mana surah Al-Baqarah kita dah lalui, bahawa Allah uji manusia itu sesuai dengan kemampuan dia. Jadi sebab tu Allah kata, adakah kamu sangka kamu akan masuk syurga macam tu sahaja tanpa Allah uji, tanpa ada perjuangan, tanpa ada mujahadah? Tentu saja tidak. Sebab tu kita kena cekal terus hati dalam perjuangan ini, terus muhasabah, terus mujahadah, sampailah Allah menjemput kita kembali untuk bertemu dengan dia. Itu kita hamba Allah SWT, itu hakikat dia. Sama ada kita sudi untuk terima atau tidak, itulah kita ni adalah hamba Allah SWT, dan berterusanlah kita untuk menjadi hamba Allah SWT sampailah akhirnya kita kembali berjumpa dengan Sang Pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Allah SWT suruh kita cekal. Maksudnya macam mana pun Allah tetap akan uji kamu. Dan bukan bermaksud kekalahan itu menunjukkan Allah benci. Kadang-kadang kita tidak berjaya, mungkin kita ada masalah perniagaan dan sebagainya, kita ada masalah keluarga dan sebagainya. Itu bukan bermaksud bahawa Allah benci. Dan manusia itu akan diuji. Sampailah akhirnya nanti mereka di jalan, kalau dalam hadis kan dengan jalan di muka biar Allah ni bersih untuk bertemu kembali dengan Allah Subhanahu taala. Itu dia. Sampai begitu. Manusia itu sampai hati dia tidak ada perasaan sombong, hati dia tidak ada perasaan bongkak, bahawa dia sedar bahawa dia ni adalah hamba Allah, semata-mata adalah hamba Allah Subhanahu taala. Kemudian Allah peringatkan juga dalam seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini, di mana ada khabar yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW itu telah syahid di medan perang, telah wafat di medan perang, telah terbunuh dalam medan perang. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada mereka, adakah mereka ini, Allah datangkan satu pemikiran, adakah mereka ini akan berpaling setelah Rasulullah SAW itu pergi? Seperti mana yang berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana ada di antara mereka yang tidak mahu bayar zakat. Ada yang mereka berpaling sebab mereka kata bayar zakat itu ketika Rasulullah SAW hidup saja. Adakah Allah nak beritahu, adakah mereka ini menyembah Allah SWT, menyembah Rasulullah SAW, atau mereka menyembah Allah? Siapa sebenarnya yang mereka sembah? Sedangkan Rasulullah SAW itu datang bukan untuk disembah, tetapi untuk membawa ajaran supaya memperhambakan diri kepada Allah SWT. Itu yang sebenarnya Allah SWT jelaskan. Adakah setelah Rasulullah tak ada, kalian nak putus semangat, kalian hendak berpaling daripada Allah SWT? Jadi Allah meniup semangat bahawa memperingatkan kembali kepada umat Islam ini bahawa yang mereka sembah itu adalah Allah SWT. Rasulullah SAW itu adalah insan yang terbaik yang membawa ajaran ini, dan dia tidak pernah mengajar juga kita untuk menyembah dia, tetapi apa yang dia ajar kita, ikut dia. Jika benar kita cintakan Allah SWT, kita kena ikut Rasulullah SAW, sebab dia adalah ikutan yang terbaik. Itu dia. Sebab dia tidak datang dengan hawa nafsu dia datang membawa ajaran Allah SWT. Sebab tu Allah kata setiap orang tu akan mati. Siapa sahaja akan mati. Para Nabi yang datang dahulu pun telah pergi. Kalian juga yang takut dalam medan peperangan ini, sebenarnya kalian juga akan mati walaupun kalian duduk di rumah. Seperti mana kita katakan, kita duduk kat rumah pun, kadang-kadang ada orang jatuh dalam bilik air pun meninggal. Ada orang accident. Ataupun duduk-duduk saja je lepas duduk tengah-tengah tengok TV pun meninggal juga. Allah boleh ambil nyawa tu bila-bila masa sahaja. Tidak ada syaratnya dalam peperangan ke, dengan duduk kat rumah ke apa, tidak ada. Cumanya apabila kita mati dalam peperangan itu, dalam jihad itu, dia diterima sebagai pahala yang besar. Jadi bagaimana untuk kita untuk mengakhirkan hayat kita itu yang lebih penting. Bukan kira mati tu kat mana-mana boleh mati. Sebab tu Rasulullah SAW ajar kita dalam hadis, di mana setelah kita baca doa yang subhanallazi sakhkhara lana hadza, tu yang kita baca doa dalam kenderaan tu. Jadi sebab tu Nabi tambah lagi dengan Nabi suruh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mati pun, sekurang-kurangnya kita mati dalam keadaan yang kita sudah bertaubat kepada Allah SWT. Menunjukkan kematian itu boleh menjemput kita di mana-mana sahaja. Cuma pengakhiran kita ini, adakah dalam kalimah syahadah atau tidak? Adakah masih dalam akidah tauhid yang betul atau tidak? Itu sebenarnya yang perlu kita fikirkan. Dan tentu saja kita minta kepada Allah SWT untuk mati dalam keadaan penutup yang baiklah. Tu. Jadi Allah SWT bagi tahu kepada kita kematian itu telah pun berlaku kepada para nabi terdahulu, orang yang terdekat pada kalian. Tetapi apa yang menyebabkan mereka ini tidak gentar dalam peperangan? Sebab mereka tahu bahawa bagaimanapun mereka akan kembali bertemu dengan Allah SWT. Sebab tu ketika mereka berjuang, mereka kata apa? Mereka doa, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dan urusan kami, teguhkan tapak pendirian kami. Yang di dalam perjuangan, dan tolong kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang ingkar. Itu dia. Terhadap kaum yang ingkar. Antara kaum yang kafir. Kemudian Allah SWT bagi mereka apa? Balasan pahala yang sebaik-baiknya, iaitu syurga Allah SWT yang tidak ada bandingan dia.
Itu dia. Jadi itu balasan kepada orang yang berjuang atas jalan Allah SWT. Dan kita ini, kita berjuang atas kapasiti kita lah. Kalau kita ni seorang guru, kita berjuang sungguh-sungguh dengan profession kita sebagai guru untuk mendidik manusia menjadi orang yang baik. Kita di ibu bapa, kita mendidik anak kita sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang berguna, untuk menjadi hamba Allah SWT yang benar-benar benar-benar mencari keredaan Allah SWT. Kalau kita seorang ni peniaga, kita hendak bagi kita servis yang terbaik untuk umat ni supaya mereka jadi orang yang elok, orang yang sihat. Kalau beli makanan kita dia sihat apa dengan izin Allah, maka dia dapat beribadah, dapat menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan kita dari apa sahaja profession yang kita ada, kita mesti niatkan kerana Allah SWT untuk menjadikan umat ini umat yang terbaik, seperti mana yang untuk merealisasikan apa yang ada dalam Quran yang mengatakan bahawa umat Rasulullah SAW ni sebagai umat yang terbaik. Maka setiap orang kena berusaha atas kapasiti yang dia ada. Betul-betul strive, jihad atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Atas apa sahaja yang dia lakukan kerana Allah SWT untuk membangunkan ummah ini dengan kemampuan yang dia ada. Baik, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita terus masuk kepada ayat yang seterusnya pada muka surat yang ke-70. Kalau tuan-tuan lihat kepada mushaf yang kita ada ni, biasanya dia dalam muka surat 70 dan insya-Allah daripada ayat 153. Panjang sikit ayat 153 ni. Dan seperti biasa kita akan bincangkan insya-Allah secara ringkas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum. Minta maaf, kita sebenarnya baru ayat 69, minta maaf. Muka surat 69, bukan surat 70. Muka surat 69 ayat 149. Yang ayat kita baca tu pun sebenarnya menarik juga. Semua ayat Al-Quran ni menarik. InsyaAllah tu nanti kita baca daripada ayat 149, muka surat 69. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-149. Tuan-tuan boleh lihat pada muka surat 69. Maaf tadi saya silap. Jadi Allah SWT berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru, kalau kalian ikut apa tu orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Nescaya mereka akan menolak kamu kepada kekufuran. Itu apa yang berlaku. Jadi Allah SWT ingatkan, wahai orang-orang beriman, kalau kamu taat orang kafir, nescaya mereka akan tolak kamu kembali kepada kekufuran. Lalu apa akan jadi? Kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Itu apa yang Allah SWT nasihatkan kepada kita umat Islam ni, khususnya pada zaman Rasulullah SAW ketika peperangan Uhud dan secara umumnya kepada kita semua lah. Semuanya yang mengaku beriman, yang mengaku ikut Rasulullah SAW, Allah memberitahu kepada kita, Allah memberi nasihat kepada kita supaya supaya tidak mengikut langkah orang-orang kafir. Seperti mana Allah SWT ajar kita dalam surah Al-Fatihah lagi, kita minta jalan yang lurus, bukan jalan-jalan orang yang kamu murka, bukan jalan-jalan yang bukan jalan-jalan orang yang sesat. Itu dia. Jadi Allah SWT dalam ayat sebelum ini, Allah dah perintah kita untuk taat kepada dia supaya kita dapat meraih kemenangan, supaya kita dapat anugerah dia. Maka ayat ini memperingatkan mereka supaya apa? Jangan ikut orang-orang kafir. Jangan ikut kebanyakan daripada mereka, kerana perkara tersebut akan menyebabkan kegagalan. Ini apa yang ada dalam tafsir An-Misbah. Jadi wahai orang yang mengaku beriman, jika kamu taati, tunduk dan minta perlindungan pada orang kafir termasuk munafik, baik yang perangi kamu di Uhud
ataupun selain daripada mereka, baik ketika kalian ditimpa malapetaka ketika perang Uhud ataupun setelah itu. Jadi jangan kamu ikuti atau tunduk atau ikut saranan mereka yang bertentangan dengan tuntutan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena tahu. Mana apa yang kita tak boleh ikut, bukan maksud kita tak boleh belajar daripada mereka. Ada guru kita, cikgu kita di sekolah dan di kolej ke universiti misalnya, orang yang bukan Islam. Bukan yang itu. Ini orang yang betul-betul memang dia niat dia untuk orang kafir yang niat dia untuk menjatuhkan umat Islam. Ataupun beri saranan-saranan yang dia kata macam alah tak apa, dia kata kita pergi enjoy malam-malam macam ni ke, misalnya dia ajak kita pergi buat perkara-perkara yang tak elok ke, yang tu kita tak, jangan kalian ikuti mereka just untuk ambil hati mereka dan sebagainya. Kalau kalian ikut, apa akan jadi? Akan kembalikan kamu ke belakang, yakni kepada kekufuran dan berkezaliman. Setelah kita duk minta ke Allah setiap hari kan, pada duduk antara dua sujud tu kita kata Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, ya Allah angkatlah aku ya Allah, angkat darjat. Tiba-tiba kita menjatuhkan darjat kita dengan mengikuti yang apa yang bertentangan daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada Allah SWT, sekadar untuk kita mengambil hati orang lain. Kalau kita ikut juga Allah ingatkan, maka kita akan kembali ke belakang, kepada kekufuran, kepada kezaliman. Itu dia. Kalau kita buat juga, maka kita akan jadi orang yang rugi. So di sini Allah SWT membentuk sebenarnya umat Islam, dia ada jati diri. Kita bukan duk nampak orang ni, kita nak ikut orang ni. Kita nampak orang tu macam tu, kita nak ikut orang tu. Tak, Islam ajar kita ada jati diri. Sepatutnya mereka nak ikut kita. Kita kena bentuk diri untuk jadi seperti mana orang Islam. Sebab tu saya ada bincang dengan pada sahabat-sahabat saya, misalnya katakan kita duk lihat anak-anak kita berada di media sosial misalnya, ada di tempat-tempat yang aplikasi yang menonjol diri mereka. So why not kita juga berada kat situ? Daripada kita biarkan mereka hanyut begitu sahaja, kita memberi pengisian kepada mereka, supaya akhirnya tempat yang sepatutnya mengiklankan perkara-perkara yang sosial dan sebagainya, yang bebas sosial dan sebagainya, dia menjadi satu tempat pengisian ilmu. Maknanya biar kita membentuk aplikasi itu mengikut apa yang kita mahu, bukan aplikasi itu membentuk kita. Itu dia. Seperti mana media sosial dan sebagainya kita gunakan untuk penyebaran ilmu. Tentu saja ilmu agama, ilmu dunia yang membawa manfaat dan sebagainya, kesenian dan apa sahaja yang membawa ke satu kebaikan. Bersajak ke, berpuisi ke, tak ada masalah. Berpantun ke, apa sahaja. Martial arts ke, silat ke, apa taekwondo ke, apa sahaja yang membawa kepada orang kata ada jati diri yang baik, menakijahkan suatu perkara yang baik. Itu dia. Jadi kita nak bentuk supaya anak generasi kita ni ada jati diri sendiri. Apa sahaja aplikasi yang ada, kita gunakan untuk kebaikan ummah. Di sini Allah SWT membentuk supaya manusia itu ada jati diri dia. Seperti mana kita kalau pepatah Melayu lebih kurang, kalau kita pergi ke mana pun kita jadi pulau lah, kita kata macam tu. ada manfaat dia. Begitu. Jadi Allah ingatkan bahawa sekali lagi jangan ikuti mereka, tapi ikut siapa? Ikut Allah dalam segala apa perintah dan larangannya. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pelindungmu, dan dialah sebaik-baik penolong. Itu dia. Itu ayat yang seterusnya nanti insya-Allah. Jadi Allah SWT ajar supaya umat Islam ni jangan ikut-ikutan. Agama ni juga kita tak boleh sekadar ikut-ikutan. Sebab tu kita belajar Al-Quran, kita belajar dalil, kita belajar hadis Nabi, supaya apa yang kita pegang ini kita dapat rasai sungguh-sungguh. Bukan sekadar ikut-ikut macam tu sahaja. Jadi orang kafir yang dimaksudkan ni tentu sajalah orang-orang yang benar-benar menampak penentangan dia,
dan kita nampak macam dia berpura-pura untuk masuk Islam, seperti mana mereka luaran nampak Islam tapi hati mereka kufur. Dan Allah ingatkan supaya jangan ikut cadangan mereka yang bercanggah dengan Islam, yang bercanggah dengan akidah. Kalau tidak apa berlaku, dia akan buat kita jadi murtad dah. Dia itu dia. Jadi pada sahabat mukmin ni para sahabat dah beriman dah pada Allah SWT. Tapi Allah peringatkan supaya jangan terikut-ikut dengan kata mereka ataupun cadangan-cadangan orang munafik yang akhirnya akan menyebabkan mereka kembali kufur. Walaupun orang munafik dia sembunyikan kekafiran mereka, tapi kita boleh tengok bagaimana mereka dengan Islam. Bagaimana kadang-kadang mereka memberi pelbagai alasan apabila kita nak cerita pasal Islam ni, banyak sangat alasan. Mungkin kita tidak menuduh secara direct, tapi kita berhati-hati dengan orang-orang yang macam ni lah. Itu sebab tu kata, kalau tidak kalian akan rugi sebab segala usaha tidak akan dapat bantuan daripada Allah SWT. Rugi sebab tak ada peluang untuk dapat kebaikan di akhirat. Dan itu dia. Mereka apa akan jadi? Orang yang ikut selain daripada Allah SWT, sekadar nak ambil hati kawan-kawan kita yang lain ni, mereka akan menyesal dengan penyesalan yang amat tinggi. Waktu itu kita tak dapat nak buat apa-apa lagi. Dah sampai masanya kita pula menjadi orang yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kita pula mempengaruhi. Dengan caranya adalah Dengan memperbaiki diri. Kalau kita tak baiki diri, kita tak ada jati diri, kita tidak ada ilmu, bagaimana kita hendak mempengaruhi orang lain? Sedangkan kita sendiri tidak dapat mempengaruhi diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Itu sebenarnya yang perlu kita fikirkan. Ayat ni walaupun berkenaan dengan perang Uhud, tetapi dia adalah relevan kepada keadaan sampailah hari kiamat pun. Pengajaran Al-Quran ini sentiasa relevan dalam apa-apa perkara sekalipun. Wallahu a'lam. Dan Allah peringatkan ayat 150 yang kita dah terbincang sikit tadi, balillahu maulakum. Allah peringatkan, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan Allah itu pelindung kamu, dan dialah sebaik-baik penolong. Kadang-kadang kita dalam keadaan kerja misalnya, ada orang memang tak dibenarkan solat pun dalam pekerjaan dia, maka dia terpaksa berhenti, kadang-kadang tak dapat kerja dan sebagainya. Kita kena ingat, jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Dalam apa dua keadaan sekalipun, insya-Allah Allah akan bagi rezeki. Sebab balillahu maulakum. Ingat, Allah tu pelindung kamu, wa huwa khairun nasirin, dan dia tu sebaik-baik penolong. Kalau kita tak ada kerja, kita boleh create pekerjaan sebenarnya. Yang penting ialah kita mengharapkan sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Tentulah ada perbincangan daripada sudut fiqh dan sebagainya. Dari segi sudut kalau terpaksa dan sebagainya bekerja dan tak ada tempat lain nak kerja, iaitu perbincangan dari sudut fiqh yang luas. Tetapi apa yang kita nak kata ialah daripada segi asasnya, kita jangan risau tentang rezeki dan sebagainya. Kita kena risau, kita tahu bahawa kita ikhtiar, kita usaha, insya-Allah Allah akan bagi jalan, dan kita sentiasa pegang bahawa Allah itu adalah pelindung, dan dia itu sebaik-baik penolong. Dan kita risau macam-macam. Macam umat Islam sendiri pun masa mula-mula Allah perintahkan supaya orang kafir tu keluar daripada Mekah kan, untuk sucikan Mekah ni daripada perkara-perkara yang syirik. Ada yang risau macam ekonomi, risau kalau orang tak datang maka tak ada orang nak berniaga dan sebagainya. Umat Islam ramai lah, tapi kuranglah orang. Jadi ada kerisauan. Tetapi Allah bagi tahu bahawa yang bagi rezeki itu ada Allah SWT. Banyak ayat sekali. Kan Allah itu yang Allah tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan Allah yang bagi rezeki. Dan kita lihat bagaimana sekarang, lihat kepada Mekah dan sebagaimana, macam mana Arab Saudi kaya-kaya. Allah jamin. Hasil dia Allah jamin. Kita dapat lihat hasil daripada zaman ini. Kalau pada sahabat hidup pada zaman ni, pada zaman mereka pun, mereka dah lepas pada tu dah mewah pun umat Islam kan.
Mereka hidup zaman ni lagilah, oh benarlah janji Allah tu benar. So kita mungkin dalam keadaan sekarang kita tak nampak sinar. Tetapi orang-orang selepas tu, kita usahakan bukan untuk diri kita. Kita usahakan bukan sekadar untuk diri kita, kita usaha juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Pada ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bina Kaabah tu dengan bina fondasi Kaabah tu dengan anak dia Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika tu tidak ada apa ketika tu. Bayangkanlah kalau Nabi Ibrahim hidup zaman sekarang, pergi kat Mekah, ya Allah, macam-macam ada. Menara duk tinggi tu, mana ada jam tu. Bayangkan. Allah. Itu dia. So yang kita harapkan, yang kita dambarkan hanya perlindungan daripada Allah SWT. Sebab apa? Allah SWT je yang dapat lindung kita dengan erti kata yang sebenarnya, hakiki dia. Allah saja yang melindung kita. Maka kalau kita nak Allah nak dipelindung kita, maka apa syarat dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kau aku memperhambakan diri, menyembah, dan kepada kau kami memohon pertolongan. Itu syarat dia. Syarat untuk dapat pertolongan Allah SWT ialah untuk mematuhi arahan Allah SWT. Dalam perang Uhud kan Allah janji untuk datangkan pada malaikat seperti mana Allah datangkan pada perang Badar. Jadi kalau kalian nak dilindungi Allah, apa dia? Kena jaga syariat. Dan kadang-kadang mungkin fizikal kita akan rosak, akan terkena kepada malapetaka, naas dan sebagainya. Tetapi yang penting yang Allah jaga tu, apa yang paling penting adalah jaga akidah kita ni. Jaga tauhid kita ni. Jaga iman kita tu. Itu yang paling utama. Sebab ada para nabi yang terbunuh pun, tetapi mereka masih kekal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama. So jangan taat, jangan ikut golongan munafik tu, tapi ikut siapa? Ikut Allah. Kalau tuan-tuan nak rujuk, saya kalau yang saya bincang ni, saya rujuk kepada celik.tafsir.net. Tuan-tuan boleh lihat kat situ. Kalau tuan-tuan ada tafsir Misbah, kalau saya rujuk kat situ juga. Itu kitab-kitab tafsir yang memang yang memudahkan saya untuk rujukan-rujukan yang memudahkan saya dan mudah faham untuk kita bincang-bincang, insya-Allah. So jangan taat, jangan ikut pada golongan munafik tu, tapi ikutlah Allah. Jaga syariat mereka. Jaga syariat Allah SWT. Kerana mereka tak dapat tolong kamu sedikit pun, tapi Allah sahaja yang menjadi penolong. Hakikat gila-gila kita minta tolong kat orang pun, siapa yang bagi kemampuan orang untuk tolong? Allah SWT juga. Dia tolong kita dengan duit dan sebagainya. Siapa yang bagi duit itu? Allah SWT juga yang anugerahkan mereka rezeki. Sebab tu Allah kata, wa huwa khairun nasirin. Dialah sebaik-baik penolong. Tak ada siapa lagi yang boleh bantu kita sebagaimana Allah SWT bantu. Kalau ada orang nak bantu tapi Allah tak benarkan, dia tak jadi. Tapi kalau Allah nak bantu, siapa pun nak hadang daripada bantuan tersebut, maka dia tetap akan terjadi. Dan Allah bantu dengan cara yang paling terbaik. Sebab Allah bagi bukan apa yang kita nak, Allah bagi apa yang kita perlukan. Itu beza dia. Allah bagi bukan apa kita nak. Kita nak ni macam-macam kita nak. Kita duk fikir kenapa Allah nak bagi. Tapi Allah bagi benda lain banyak dah. Tapi kita duk fikir yang tu. Rupanya Allah bagi, tapi bukan Allah bagi apa yang kita nak. Allah bagi apa yang kita perlukan. Dan dia bagi apa yang terbaik. Macam orang nak nikah lah. Kita nak kahwin dengan yang tu jugalah. Duk sedih lah, menangis lah, apalah macam-macam lah, peras lah. Tapi Allah bagi juga akhirnya pasangan. Dan Allah bagi itu yang terbaik. Bukan yang tu. Yang tu bukan. Yang tu untuk orang lain. Yang ni untuk kamu. Itu dia. So kadang-kadang kita sangka kita mahu satu perkara terjadi, tapi Allah lebih tahu. Maka dia boleh jadikan perkara lain yang terjadi. Zaman pandemik misalnya, kalau kita lihat daripada sudut jernih, of course banyak masalah, banyak problem dan sebagainya. Misalnya profesor seorang guru misalnya. Tetapi akhirnya dia membentuk satu kan tiba-tiba terpaksa mengajar online dan banyak masalah
Tetapi akhirnya dia membentuk satu, kalau kita fikir jenis, dia membentuk kemahiran yang baru. Boleh mengajar secara online. Itu satu kemahiran yang hebat yang Allah SWT kurniakan kita. Kita telah ada kemahiran yang baru kalau kita mahu fikir dengan jernih. Allah bagi bukan apa yang kita nak, Allah bagi apa yang terbaik buat kita. Itu dia. Sebab tu kalau kita lihat dalam contoh, kita lihat daripada apa konteks yang kita sedang bincangkan ni dalam perang Uhud ni, tentu saja para sahabat nak kemenangan dalam perang Uhud ni, tetapi Allah bagi mereka kekalahan. Mesti ada kebaikan, mesti ada kelebihan daripada perbuatan Allah SWT tu. Dan Allah SWT dah jelaskan banyak sebab kenapa dia lakukan perkara tersebut. Yang perlu kita ada sekarang ialah betul-betul pasakkan diri bahawa percaya dengan tindakan Allah SWT tu, dan belajar untuk reda dengan apa yang Allah SWT lakukan terhadap kita. Wallahu a'lam. Kalau dalam pandemik kita nak kaitkan banyak sebenarnya yang kita boleh belajar. Mana kita tolong menolong, kita bantu membantu, kita sedar keadaan orang di sekeliling kita. Kita ambil cara, kita doakan tentang orang lain, kita mula dekat dengan Allah SWT. Kita tahu bahawa nikmat pergi solat itu satu nikmat yang besar sebenarnya. Bagaimana kita mula rindukan masjid dan sebagainya. Maka itu sebenarnya perkara yang baik. Jangan kita cela kata kat orang yang ini masa tutup rindu masjid, lepas tu tak pergi juga. Tak, kita tak akan cakap macam tu. Sekurang-kurang kita tak tahu bila Allah nak bagi hidayah. Mungkin Allah bagi hidayah dengan pandemik ni, orang berubah dan sebagainya. Itu sebenarnya kita tak nilai hati orang, kita nilai diri kita sendiri. Baik, ayat 151 kita teruskan. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswaz zalimin. Okey, ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya, dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Baik. Jadi ayat yang lalu Allah tegaskan bahawa Allah tu pelindung dan penolong orang beriman. Jadi sekarang Allah jelaskan ini salah satu bentuk pertolongan dan perlindungan Allah SWT. Allah nak jelaskan apa dia. Allah bukan sekadar janji, Allah bagi tahu, ini dia yang aku buat. Iaitu apa yang Allah buatkan akan kami masukkan ke dalam, yakni campakkan dengan keras sehingga memenuhi dan menggoncang hati orang-orang kafir yang tak takut pada Allah SWT. Dia yang melanggar perintah dan abaikan larangannya. Dia tak rasa takut langsung dengan menyerang kaum muslimin, antara lain disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tak turunkan dengan tentang itu. Bahkan banyak sekali sebenarnya keterangan, kalau menurut penulis tafsir Misbah ni, kita banyak sekali keterangan yang membuktikan keesaannya. Itu di dunia, atau paling tidak setelah perang Uhud, sedang di akhirat nanti tempat kembali mereka, yakni kediaman mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal yang abadi atau lama bagi orang-orang yang zalim. Ini menurut pendapat, saya bacakan saja apa yang dikatakan oleh penulis tafsir. Jadi atas sebaca bahawa Allah tak turunkan keterangan tentang kebenaran kemusyrikan mereka, ini mengisyaratkan bahawa kalaupun tidak ada keterangan yang menunjukkan kekeliruannya, maka pada hakikatnya mereka tak boleh mempersekutukan. Kerana dalam soal ketuhanan diperlukan bukti yang jelas, satu argumentasi yang pasti, akal dan wahyu, bukan hawa nafsu tanpa dalil. Jika demikian, sungguh sesat dan keliru mereka yang mempersekutukannya tanpa bukti dan dalil. Itu dia. Jadi Allah kata kami nak campakkan ke dalam hati orang kafir itu, campakkan rasa takut yang amat sangat kepada orang kafir, sampai mereka takut pada umat Islam walaupun bilangan mereka ramai dan tentera Islam itu sedikit. Kita lihat zaman sekarang, bila orang sebut pasal Islam ni fobia semacam. Takut sangat mereka.
dengan Islam ni. Mereka takut dengan diri mereka sendiri. Setengah daripada mereka lah, bukan semua. Apa saja kalau boleh mereka nak kata teroris ke apa, mesti letakkan dengan nama Islam. Mereka terlampau takut. Ini untuk orang yang tak sudi untuk buka hati dia dengan kebenaran. Ini boleh terjadi kata Allah SWT kalau tentera Islam tu amalkan apa yang sepatutnya. Apa dia? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ati'ullahu wa ati'ur Rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Itu dia. Memang ada tapi bukanlah maksudnya kita pukul bersih semua orang kafir, tidak. Tapi seperti mana kita katakan tadi, orang kafir yang menampakkan penentangan mereka kepada Islam itu sendiri. Kata Allah kata kenapa mereka ini, sebab bima asyraku, kenapa akan ada perasaan takut tu? Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Disebabkan mereka sekutukan Allah dengan benda-benda yang Allah tak turunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Sebab apa Allah bagi perasaan takut mereka ini kepada umat Islam ni? Kenapa mereka takut sangat kepada orang Islam ni? Sebab mereka buat syirik. Apa yang mereka buat tu tak ada dalil daripada Allah. Bila syirik tu bertemu tauhid, pengamal syirik itu akan kalah dan mereka akan berasa takut. Mereka risau benar kalau orang dedahkan kesesatan mereka. Mereka risau benar kalau orang cuba membetulkan amalan mereka. Atau tak betulkan pun, kita just amalkan ajaran kita pun, mereka rasa sangat-sangat tidak selesa. Sebab tu kita lihat ada je pada zaman ini pun mereka cuba campur tangan sendiri dengan apa yang kita buat, seperti ibadah korban dan sebagainya. Nampak? Padahal kita tak kacau pun, kita just hanya buat sahaja apa ritual yang memang telah ada pun dalam agama kita berdasarkan dalil. Itu dia. Wallahu a'lam. Dan kemudian Allah kata wa ma'wahumun nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Dalam dunia ni mereka akan rasa tak selesa dan sebagainya. Kan bila ada orang cuba amalkan Islam, orang panggil Islam konservatif dan sebagainya. Mereka tak selesa dengan golongan ini. Kadang-kadang dalam satu keluarga, misal ada satu ni dia nak berubah jadi elok. Keluarga yang masih hidup dalam keadaan bebas dan sebagainya terasa tidak selesa dengan orang yang tak berubah ni. Itu dia. Kadang-kadang berlaku juga pada umat Islam itu sendiri. Itu amat menyedihkan sekali. Akhirnya mereka bermusuh-musuhan dan mereka bersusah payah untuk apa? Orang-orang kafir ini akhirnya mereka masuk kepada neraka. Sedangkan masuk syurga itu sedangkan semua orang tu ada harapan untuk masuk syurga dengan harapan dia itu mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Dan kerana Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Allah dah buka jalan. Tapi kalau manusia itu tidak sudi untuk terima, maka apa lagi yang layak untuk mereka melainkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata wa bi'sa maswaz zalimin. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Maaf tuan-tuan. Bismillah. Wa bi'sa maswaz zalimin, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim. Jadi orang-orang yang zalim mengamalkan syirik ini dikatakan orang-orang zalim. Lepas maswa ni maksud tempat tinggal generasi demi generasi. Maksudnya tempat tinggal yang lama. Dan kalimah zalim yang dimasukkan dalam ayat ini adalah menzalimi Allah, iaitu tidak bagi kedudukan yang sepatutnya, tidak bagi kedudukan yang sepatutnya kepada Allah SWT. Itulah dosa besar melakukan syirik. Wallahu. Okey, kita teruskan. Sebentar tuan-tuan.
Okey, kita teruskan pada ayat 152. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 152. Dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janji dia, yakni memberi pertolongan kepada kaum ketika kamu berjaya bunuh mereka dengan izin dia. Dalam perang Badar, bagaimana Allah telah bagi pun pada awal-awal perang Uhud pun Allah bagi kemenangan pun sebenarnya. Sehingga ke masa kamu lemah, hilang semangat untuk teruskan perjuangan dan kamu berbalah dalam urusan, yakni perang itu, serta kamu mendahaka, yakni melanggar perintah Rasulullah, sedang Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, kemenangan dan harta rampasan perang. Di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata, di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah palingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk uji kamu, iman dan kesabaran kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnianya. Dan ingatlah Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada orang yang beriman. Jadi Allah peringatkan, Allah cerita, Allah kata walaqad sadaqakumullahu wa'dahu walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'izni. Dan demi sungguhnya Allah telah menepati janji dia kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izin dia. Dan sekarang Allah cerita keadaan semasa permulaan perang Uhud. Allah bagi tahu yang dia dah tunaikan janji yang umat Islam akan kalahkan orang kafir. Jadi peringkat awal memang tentera Islam dah dapat bunuh pun tentera musyrikin. Dan umat Islam waktu itu berada di atas, mudah saja nak bunuh orang-orang kafir tu. Hatta idza fashiltum, sehinggalah kamu sampai ke masa kamu yang lemah. Fashiltum. Sebentar tuan-tuan. Jadi sebenarnya umat Islam dah sampai kemenangan. Allah pun dah janji kan, Allah akan datangkan para malaikat, Allah akan bagi pertolongan. Jadi Allah kata memang tentera Islam telah dapat membunuh tentera musyrikin Mekah satu persatu. Umat Islam waktu ketika itu berada di atas dan mudah saja dia nak bunuh orang kafir tu, sebab Rasulullah dah posisikan mereka di tempat yang tinggi, tempat atas tu. Hatta idza fashiltum, sehingga ke masa kamu lemah. Maksudnya ada yang di atas, ada yang berperang di bawah lah. Allah SWT bantu mereka sehingga ada antara orang Islam tu yang lemah dalam semangat untuk taat kepada Rasulullah dan kepada ketua mereka ketika itu. Dia katakan Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu ni adalah ketua yang ditugaskan untuk mengetuai pasukan pemanah yang berjaga ke atas satu bukit yang mengawal tempat strategik tu. Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu ni dah pun melarang mereka daripada turun daripada tempat memanah seperti mana yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Namun mereka berdegil, mereka nak turun juga. Nabi SAW ni dah susun strategi dah. Dikatakan bahawa bahagi 3 pasukan, kanan kiri berhadapan melawan musuh. Mana ada pasukan dikatakan 50 orang dah duduk tempat memanah tu, ke atas bukit Uhud tu. Jadi semua tentera pemanah tak dibenarkan meninggalkan tempat masing-masing kecuali dengan arahan baginda sama ada kalah atau menang. Okey, jom kita lihat hadis menarik ni. Okey, kita lihat kepada hadis berkenaan Rasulullah pesan supaya jangan turun ni.
Okey. Ada hadis diriwayatkan ada hadis riwayat Abu Daud dinyatakan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rumati yawma Uhud wa kanu 50 rajulan Abdullah ibn Jubair wada'ahum mawdi'an wa qala in ra'aytumuna takhtifuna at-tayr fala tabrahu min makanikum hadha hatta ursila lakum wa in ra'aytumuna hazamna al-qawma wa awta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaikum. Jadi Rasulullah dah bagi tahu dengan jelas. Rasulullah SAW ni diletak pasukan pemanah dalam peperangan Uhud di bawah pimpinan siapa? Abdullah bin Jubair, seramai 50 orang. Jadi Rasulullah SAW letak mereka satu tempat. Baginda sabda kepada mereka, sekiranya kamu lihat kami disambar burung. Itu kalimah yang Rasulullah gunakan. Tair. Tahtifuna tair. Maksud di sini kalau kalian lihat kami tewas sekalipun. Tapi Nabi gunakan dengan penuh grafik sekali. Seolah-olah kalau kau nampak kami kena sambar burung sekalipun, kami kena bawa lari di burung sekalipun, jangan kamu bergerak daripada tempat kamu. Tapi dia maksud kat sini, kalau kamu lihat kami tewas sekalipun, jangan kamu bergerak. Tapi Nabi buat very graphical. Nampak dia punya tu, seolah-olah kalau dibawa lari pun dengan tentera, dengan apa kalau kita kata apa, burung Garuda lah kan, yang besar tu kan, dia bawa lari pun jangan kamu bergerak dari tempat kamu. Sehingga apa, dia hantar utusan kepada kalian. So jelas arahan Nabi. Nabi suruh Abdullah bin Jubair ni bagi tahu benda ni, seperti Rasulullah bagi tahu. Rasulullah bersabda kepada mereka, kena dengarlah kena dengar Abdullah bin Jubair ni, di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair ni. Rasulullah pesan siap-siap dah, kalau kalian lihat kami disambar burung sekalipun, jangan kamu bergerak di tempat kamu sehingga dihantar utusan kepada kalian. Dan sekiranya kamu melihat kamu berjaya mengatasi musuh serta menewaskan mereka, jangan kamu bergerak sehingga dihantar utusan kepada mereka. So jelas Nabi cakap, kalau kami menang ke kami kalah ke, kalian stay kat sini sampai aku hantar utusan untuk bagi tahu bahawa perang dah tamat. Itu dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Maghazi bab peperangan Uhud. Ahmad, Abu Daud, Al-Bahaki dalam Dalail An-Nubuwah, dan hadis sepertinya diriwayat juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Ahmad, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Dia diriwayatkan oleh Az-Zahabi. Okey. Dan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud. Jadi hadis ini kita boleh jadikan sebagai panduan kita untuk kita lihat lagi bagaimana keadaan itu sebenarnya. Tapi apa yang berlaku? Watanaza'tum fil amr. Tapi dan hendak turun juga daripada tempat pemanah mereka tu. Mereka berbalas sebab ada yang lihat mereka berselisih pendapat tentang arahan Rasulullah SAW. Ini terjadi antara Abdullah tadilah, radhiyallahu anhu, dan orang-orang bawahan dia. Ada yang kata kena duduk di tempat memanah, dan ada yang hendak turun. Maka mereka yang hendak turun, mereka kata kalau kalah saja Rasulullah SAW larang tinggalkan tempat itu. Tapi sedangkan mereka sudah menang, maka bolehlah mereka turun. Ada yang kata kalah atau menang selagi Nabi tak benarkan dan beri arahan untuk turun, jangan turun. Wa asaitu, maka kamu telah apa perkataan yang paling baik kita nak gunakan. Kita lihat dulu. Sebab bila kita berkatakan tentang para sahabat, kita tak boleh hina para sahabat. Mereka ada orang yang berjuang di sisi Rasulullah SAW. Kita tak berjuang di sisi Rasulullah SAW. Kita tak tahu bagaimana perasaan mereka ketika itu. Mereka datang dalam perang Uhud, mereka datang untuk mengorbankan diri mereka. Jadi kita tak boleh kata ini macam tu saja. Okay, jadi tetapi perkataan yang benar kan ialah mereka yakni mereka langgar perintah Rasulullah SAW untuk mempertahankan posisi kamu apa pun yang terjadi. Jadi pelanggaran itu kamu lakukan sedang Allah melihatkan kepadamu apa yang kamu suka.
yakni kekacauan kaum musyrikin dan kematian sebagai mereka. Tengok pula halus penulis tafsir ni pun dia tak bagi tahulah semata-mata kerana harta rampasan perang dan sebagainya. Tetapi di antara kamu ada yang menghendaki dunia. Jadi ada jugalah ada yang turun bukan sebab harta rampasan perang. Maksudnya ada yang turun sebab dia ingat perang dah tamat. Ada juga yang turun sebab harta rampasan perang. Sebab bukanlah mereka ditamak dan sebagainya. Bukanlah, maksudnya bila dah tamat perang, maksudnya boleh ambil harta rampasan perang lah. Dia Allah uji mereka. Siapa yang kuat imannya, siapa yang rapuh, siapa yang bertahan dalam kesulatan, dan siapa pula yang tak mampu. Apabila dalam keadaan itu, bukan maksudnya orang yang ketika dalam keadaan itu mereka tak mampu, mereka iman mereka tak berapa kuat ketika itu, mereka akan tidak, iman mereka akan berterusan macam tu. Apabila mereka dapat lihat keadaan macam tu, maka mereka boleh perbaiki diri. Dan kalau mereka terkorban pun ketika itu, mereka tetap mati dalam keadaan syahid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Okey. Kita nak baca sedikit hadis yang ada hadis lagi insya-Allah. Okey. Okey, kita teruskan. Jadi ada yang kata nak turun, ada yang tak turun, maka akhirnya sebahagian daripada mereka tu turun. Jadi sebab Allah kata wa'asaitu. Daripada pada sahabat ada yang telah mendaharkai arahan. Begitulah mereka yang turun daripada tempat memanah itu telah dahaka. Mereka lawan ketua yang dilantik oleh Nabi SAW. Mereka dikira telah mendahaka kerana sepatutnya kena taat kepada pemimpin yang dipilih oleh khalifah. Pemimpin ketika itu Rasulullah lah, khalifah ketika itu Rasulullah. Dan Rasulullah bukan sekadar khalifah, tapi dia adalah Nabi. Maka kita kena ingat, yang ini adalah ajaran yang sangat penting dalam agama. Kita kena ikut arahan pemimpin selagi mana perkara itu tidak melanggar syariat. Kita telah diajar, dilatih dalam ibadah seperti dalam solat kena ikut imam. Kita dilatih dalam solat pun untuk taat pada pemimpin. Kalau nak tegur pun dia ada cara tegur pemimpin ni. Jadi itu sebenarnya sebab kita tidak mahu ada huru-hara yang lebih menyebabkan keadaan menjadi huru-hara. Kita kena ada timbang tara dia semua kebaikan dan keburukan. Mana yang lebih, apa akibat yang kita buat. Kalau kita kata macam ni, apa yang akan berlaku. Mesti ada timbang tara dia. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Setelah Allah perlihatkan kepada kamu apa yang kamu sukai. Jadi apa yang berlaku ialah Allah nampakkan kepada mereka kemenangan yang mereka suka. Mereka sangka dah menang, musuh dah lari, dah harta rampasan perang pun dah ada depan mata. Apabila musuh telah nampak mereka kalah, maka mereka telah berpeliharan lari meninggalkan medan musuh dan ditinggalkan barang-barang mereka itu, yang sebab nanti akan lambatkan pergerakan mereka. Kan Allah kata Allah campakkan perasaan takut pada mereka ni, pada umat Islam. Pasukan Manah ni pun dah nampak barang-barang yang ditinggalkan oleh tentera musuh. Mereka turun, mereka nak tolong lah, maksudnya mereka nak tolong. Kita sangka baik dengan sahabat, mereka nak tolong kumpul harta ni. Sebab harta ni pun bukan mereka boleh ambil pun, sebab nanti kena bagi kat Rasulullah yang akan bahagikan. Jadi kita kena sangka baik. Yang mereka sebenarnya nak berkhidmat lah, nak bantu kepada orang lain juga. Jadi ini bermaksud mereka hendak dunia ni tetapi untuk tujuan akhirat. Mereka bukanlah berebut-rebut hendakkan harta rampasan itu untuk diri mereka, tapi mereka nampak dah menang, maka mereka ingat musuh pun dah lari, jadi apa salahnya untuk mereka lakukan perkara tersebut. Itu dia. Jadi minda emosi mereka sedang berlawanan antara suasana dan arahan. Suasana waktu itu mereka sangka dah boleh dah untuk tinggal tempat mereka. Namun arahan daripada Nabi SAW, jangan turun. Malangnya mereka ada yang telah kalah dengan suasana tu, maka mereka tu turun. Sedangkan Nabi SAW dah pesan. Jadi kita kena ingat ya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat. Bila kita cerita pasal para sahabat ni keadaan genting.
dalam keadaan yang dalam suasana yang perang, Nabi kat bawah, bukan boleh text message ke dan sebagainya. Zaman sekarang lain. Kita boleh text message, okay, selesai dah. Semua boleh ada komunikasi moden dan sebagainya. Tetapi zaman sekarang tak. Zaman ketika itu tidak. Jadi mereka macam fikir, Nabi bagi turun kan Nabi tak bagi turun. Kadang terlupa dan sebagainya. Dah seronok, dah nampak dah menang, dah yakin selamat dan sebagainya. Maka mereka ingat solat aman, maka mereka nak turun mendapatkan apa yang sepatutnya mereka dapat dah. Harta rampasan perang tu, masa mereka kumpulkan, nanti Nabi akan bahagi-bahagikan. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia, di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. So ada para sahabat yang mahukan dunia, ada yang mahukan akhirat bersungguh-sungguh. Oleh itu ada yang tetap tunggu atas bukit walaupun nampak musuh dah kalah. Mereka taat kepada arahan Nabi yang sudah pesan jangan turun. Akan tetapi kerana mereka sudah sedikit, mereka tak dapat mempertahankan serangan kedua daripada tentera musuh. Sebab dikatakan dalam sirah kan, apa tu, Khalid Al-Walid ketika itu belum Islam lagi, dia pusing balik dan dia ambush tentera-tentera yang sedang mengutip apa tu harta rampasan perang tu. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah palingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk uji kamu. Asalnya memang Allah dah bagi kemenangan, tapi kemudian Allah alihkan kemenangan yang sedang berada pada pihak Muslim kepada pihak musuh pula. Apa tujuan dia, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah? Tujuan dia untuk uji mereka. Yang diberi pengajaran ni supaya jangan buat macam ni lah lagi. Jangan buat macam ni. Kesilapan ni adalah satu kesilapan yang sangat besar. Sebab tu Abdul Khalid Al-Walid nampak ada pasukan pemanah meninggalkan tempat mereka. Ini peluang untuk mengambil tempat itu. Ini kerana dia tahu tempat itu tempat strategik. Dan dia pasukan telah bunuh sahabat yang masih di atas bukit, dan mereka pula menyerang tentera Islam daripada atas bukit tu. Allah. Sampai ke tentera Islam yang lain pula yang berada di medan pertempuran yang kena lari naik ke atas untuk selamatkan diri. Ini satu pengajaran yang sangat besar. Kekalahan mereka pada itu adalah kerana tak taat kepada arahan pemimpin. Tapi Allah rahmati. Sebab pengalaman tak banyak. Peperangan besar ni, peperangan dah ada, peperangan kecil ada sebelum ni. Tapi peperangan besar, perang Badar, perang Uhud. Jadi pengalaman masih baru. Jadi Allah kata walaqad afa'ankum. Walaqad wa afa'ankum. Kita lihat sebab tu Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan zat di awal-awal. Allah kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang Allah bagi pada para sahabat. Allah tahu apa yang berkecamuk, penat perang apa semua, dah nak balik, nak habis harta rampasan perang, bawa balik cepat-cepat habis lah, balik pula nak rehat apa semua. Allah faham perasaan tu. Rahmat tu kata jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sejahat mana pun kita, seteruk mana pun kita, jangan pernah fikir hendak lari dari Allah SWT. Ya, kita mungkin rasa kita tak layak sebagai hamba Allah SWT sebagainya, tapi menjadi hamba Allah itu bukan pilihan. Kita ni memang hamba. Nak tak nak kita kena balik kat dia juga. Jadi kita balik dalam keadaan merendah diri. Kita baliklah sebelum kita dibalikkan Allah SWT. Sebelum kita benar-benar pulang. Sebelum benar-benar kita kembali sebelum kita dikembalikan kembali untuk bertemu kepada Allah SWT secara paksa lah. Sekarang ni kita ada secara sukarela, so kita kembali dengan sukarela. Tu kan Allah kata dalam Quran kan, datanglah kepada kamu dalam sekat sukarela atau terpaksa lebih kurang kepada bumi dan langit dalam keadaan ketika itu mereka dalam keadaan asap. Dan mereka kata kami datang dalam keadaan sukarela. Sepatutnya kita macam tu. Macam mana pun kita kena kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. So kita kembali sekarang sebelum terlambat. Walaqad afa'ankum. Dan sungguh Allah dah maafkan kamu. Kita tengok diri kita sendiri, tuan-tuan puan-puan. Berapa banyak keingkaran yang kita buat. Saya tak kata kalau orang lain, saya lihat kepada diri kita sendiri. Berapa banyak dari diri saya sendiri, berapa banyak satu keingkaran yang kita buat, yang saya buat kepada Allah Subhanahu Taala. Cuma Allah yang tak buka aib kita. Allah tutup aib kita, alhamdulillah. Tapi masih lagi Allah bagi kita bernyawa. Masih lagi Allah bagi kita nafas, Allah bagi kita internet, Allah bagi kita ke banyak sekali wasilah-wasilah ni.
Seperti mana Allah kata huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah jadikan semua bumi ni untuk semua benda ada di bumi ni untuk kalian. Prasana untuk kalian. Allah tak ada tiba kita ingkar Allah pun Allah letupkan kita. Pun Allah datangkan kemusnahan kepada kita. Tak, Allah kata walaqad afa'ankum. Ini mereka dah lawan Nabi. Ini bukan lawan, kalau kita ingkar kepada Nabi, bukan balik ingkar seperti orang biasa. Ingkar Nabi satu dosa besar. Tapi Allah tahu bukan kalian bermaksud untuk itu. Kalian bukan nak ingkar daripada Rasul. Kalian ingat dah benar, kalian ingat dah tamat, kalian nak balik dah kan. Kita kan kalau kita dah penat satu hari seminggu dalam suatu benda yang kita kerja apa, kadang-kadang kita tak fikir lah, aku fikir aku nak balik, aku nak tidur. Kita fikir macam tu kan. Kita penat kerja biasa, kau pergi perang. So walaqad afa'ankum, dan sungguhnya Allah maafkan kamu. Dan Allah SWT maafkan kesalahan sahabat yang meninggalkan. Para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka semua dan mereka redha kepada Allah. Jadi jangan pernah kita rasa buruk kepada sahabat. Cuba bayangkan kalau kita berada di tempat mereka. Awal-awal lagi dah kan. Lagi teruk rasanya. Itu dia. Dan Allah telah maafkan kesalahan sahabat yang meninggalkan bukit tu. Ini kelebihan sahabat di mana Allah SWT maafkan mereka. Dan mereka dah menanggung kesedihan yang amat sangat sebab kesilapan mereka itu. Jadi mereka ini kita kena ingat yang Allah dah maafkan mereka. So kita tak boleh hina sahabat. Kesilapan mereka tu menjadi pengajaran juga bagi kita. Dan sedikit sebanyak mereka telah pun berjasa. Kita kalau duduk dekat tempat mereka tak tahu apa kita buat lagi. Dan lagi teruklah kita buat. So wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Dan ingatlah Allah tu sentiasa melimpahkan kurnianya kepada orang-orang beriman. So Allah bagi kekhususan kepada orang mukmin kerana mereka masih tetap dalam akidah mereka. Selagi kita jaga syariat dan jaga apa yang perlu kita jaga, maka Allah akan bagi bantuan kepada kita. Maka kita tidak akan takut kalau kita serahkan diri kepada Allah. Tapi kalau nak serah diri kepada Allah SWT, kena ada apa? Kena ada ilmu. Ketaatan itu mesti ada dalil dia, mesti ada ilmu. Kena tahu cara nak berhubung dengan Allah SWT, cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Okey. Jadi kita pengajaran kepada kita zaman kita ni, kadang-kadang kita menghadapi kekalahan. Macam sekarang kita diuji dengan pandemik dan sebagainya. Tapi dia membuka minda, dia membuka ruang yang baru, dia membuka idea-idea yang baru. Pengalaman itu mendewasakan kita. Dan kita sedang berhadapan dengan perkara ini. Dan mudah-mudahan kalau kita survive, kita tahu cara untuk menghadapi masalah-masalah ni. Sekarang ni orang ada skill baru, orang boleh kerja kat rumah, tak boleh kerja kat office, boleh kerja kat rumah. Dan dia buang kerja dia, boleh berniaga dan sebagainya. Jadi kita belajar benda-benda yang baru. Jadi, so, apa sahaja musibah yang berlaku sebenarnya, kalau kita nak berfikiran jernih, kita boleh belajar. Sebab Allah membagi kemampuan kepada manusia ini untuk belajar. Baik. Terus ayat 153, ayat terakhir kita nak bincang ini insya-Allah. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Di sini Allah ingatkan apa kesan dia kalau tidak mengikut arahan pemimpinlah ketua, terutama dalam perang ni. Terutama ketua ini sebenarnya Rasulullah SAW. Lagi-lagilah pangkat Nabi. Jadi Rasul Rasul zaman Nabi. Jadi ingatlah ketika kamu berundul lari dan tidak menoleh kepada siapa pun, sedangkan Rasulullah SAW dia ni dalam penulis tafsir kata yang masih berjuang, penterjemah kata yang masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu. Jadi untuk terus berjuang tapi kamu tak patuhi. Oleh sebab tu Allah balas kamu
yang mendukacitakan. Jadi dengan peristiwa yang mendukacitakan, jadi dengan kekalahan, bahkan kehilangan orang-orang yang tersayang, sahabat, kekurangan ahli anggota lah, tentera lah kita katakan. Jadi oleh sebab tu Allah balas kamu dengan perkara yang mendukacitakan, kekalahan. Dan dengan sebab perbuatan yang mendukacitakan itu, yakni perbuatan kamu mendahaka. Supaya apa? Supaya kamu tak sedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan supaya kamu tidak akan dan tidak pula bersedih akan apa yang menimpa kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. So Allah SWT bagi tahu, in tus'iduna wala talwuna ala ahad. Ingat ketika kamu berundur lari tak menoleh siapa pun. Ayat ini merujuk ketika tentera Muslim dah diserang dengan ganas sekali. Telah berlaku huru-hara, kacau bilau. Sehingga kan tentera umat Islam ni ada yang terpaksa lari ke atas bukit untuk selamatkan diri. Kepada bukit Uhud ni yang dikatakan telah ditawan pun. Jadi mereka tak berpaling pandang orang lain dah sebab takut sangat. Kalau kita takut sangat memang kita tak nampak orang lain dah. Kita fikir nak lari je. Sampai Nabi SAW panggil mereka pun mereka tak pandang. Itu dia. Sepatutnya Allah janjikan bahawa ketakutan itu pada orang kafir. Tetapi memang mereka berlaku. Dan awalnya mereka yang lintang putang lari. Tetapi tak apabila mereka tidak taat kepada pemerintah, tidak taat kepada Rasul itu sendiri, maka Allah jadikan sebaliknya. Itu yang sebenarnya kita nak belajar. Islam ni sangat realistik. Allah akan bantu. Tetapi Allah bantu siapa yang berikhtiar, siapa yang usaha, siapa yang taat kepada Allah. Tapi kalau kalian harapkan Islam sahaja tapi tak berusaha, malas dan sebagainya, maka Allah tak bantu. Allah bagi kepada orang kafir. Allah bagi kepada orang lain yang tak sembah dia pun. Sebab dia mesti ada hukum sunatullah. Sunatullah tu mesti ada. Dia hukum dunia tu mesti ada macam tu. Orang berjaya siapa? Orang yang usaha. Tetapi siapa usaha, siapa ikut perintah Allah SWT, Allah akan bantu. Kalau tidak, dia akan jadi sebalik. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Sedang Rasulullah memanggil kamu daripada kumpulan yang tinggal di belakang kamu. Nabi panggil mereka. Nabi masih meneruskan perjuangan dalam peperangan. Nabi panggil mereka, mereka tak dengar. Mereka tak perasan dah. Macam tu. Fa'athabakum wa man bigham. Oleh sebab tu Allah balas kamu kesedihan di atas kesedihan. Allah timpa ke atas mereka kesedihan, penyelesaian yang bertimpa-timpa. Kesedihan dan penyelesaian pertama adalah kerana tak taat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua kerana kalah dalam peperangan. Supaya apa ini menarik Allah pujuk. Allah bagi tahu dulu, ini salah kamu. Kamu kena macam ni. Likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Supaya kamu tak sedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula sedih atas apa yang menimpa kamu. Itu dia. Jadi masuk potongan ayat ini, Allah ceritakan kisah tentang kesalahan mereka dan kemudian beritahu bahawa dia telah maafkan mereka supaya tidak berterusan dalam kesedihan atas kekalahan perang itu dan musibah yang menimpa mereka. Jadi kalau tak ada ayat tentang Allah maafkan mereka, tentulah kesedihan itu akan berpanjangan dan mereka menjadi murung pula sampai tak boleh nak buat kerja lain pula. Jadi Allah kata kemaafan itu untuk apa Allah maafkan mereka? Supaya mereka tidak berterusan bersedih. Maknanya kena move on. Kita dah taubat kepada Allah, kita dah menangis, tapi kita kena teruskan. Yang dah sudah tu sudah. Dan tentera Islam benar-benar belajar. Selepas tu kita lihat mereka belajar dan tidak ada kekalahan dengan tentera Arab musyrikin Mekah lagi selepas itu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan ingat Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. So Allah tahu isi hati mereka, maka kerana itu Allah bagi berita baik kepada mereka supaya mereka tak berterusan dalam kesedihan. Itu dia. Jadi kita dapat lihat bahawa tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT,
betapa rahmatnya Allah SWT. Allah SWT itu benar-benar kata Tuhan yang sangat kata memahami hamba-hamba dia. Dia bukan manusia dia nilai luaran gitu saja. Tidak. Allah itu tahu apa yang dalam hati, dan Allah tahu pengalaman masih baru, maka Allah SWT maafkan apa yang mereka lakukan, dan dengan syarat mereka itu mengambil pengajaran. Dan kita tahu para sahabat memang betul-betul mengambil pengajaran, dan akhirnya mereka jadi orang yang sangat-sangat hebat. Islam tersebar dengan sangat luas, hingga sampailah kita pun yang bukan bangsa Arab ni juga, kebanyakan kita orang Melayu khususnya adalah lahir dalam keadaan Islam. Bahkan banyak juga bangsa-bangsa lain juga yang masuk yang kembali kepada Islam. Itu dia. Jadi apa-apa pengajaran yang kita boleh dapat ambil daripada apa yang kita dapat bincangkan hari ini adalah bahawa orang beriman itu dia mesti ada jati diri. Mesti dia kekal dengan apa yang dia percaya. Bukan kita yang ikut kepada apa yang orang lain mahu. Sepatutnya kita jadi orang yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi, sebab kita berada di atas jalan yang benar. Dan Allah kata kalau kalian ikut pada orang kafir yang suruh kita buat benda yang bertentangan dengan Islam, maka kita akan dalam keadaan kerugian. Itu dia. Kemudian Allah bagi tahu bahawa akibat daripada kekalahan ialah kerana tidak mematuhi arahan yang betul lah, arahan yang benar, terutama yang datangnya daripada Rasulullah SAW. Jadi kita dapat lihat bahawa sumber kejayaan kita adalah dengan mematuhi syariat itu sendiri, dengan mematuhi apa yang Allah bawa, Allah datangkan melalui Rasulullah SAW. Kalau kita berpaling, maka kita akan menghadapi kegagalan. Dan juga Allah SWT tunjukkan juga bahawa setelah kita buat kesalahan itu, Allah SWT tetap ampunkan kita selagi mana kita mahu kembali kepada Allah SWT. Jadi banyak benda yang kita boleh belajar daripada kisah perang Uhud ni, di mana dia sangat berkait rapat dengan kehidupan kita. Maka di mana kita ini dalam keadaan yang memang gagal, kemenangan dan kegagalan itu sentiasa bersilih ganti. Kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Itulah kehidupan. Tetapi yang penting ialah kalau kita nak dapat kemenangan, kalau kita nak dapat kejayaan di dunia dan di akhirat, ialah dengan cara kita mengikut perintah Allah SWT. Dan kekalahan, apa saja ujian Allah datangkan itu adalah untuk supaya kita menjadi orang yang sentiasa muhasabah diri, sedar bahawa kita ni adalah insan yang kerdil, dan sedar bahawa kita benar-benar memerlukan Allah SWT. Kerana Allah lah sebaik-baik pelindung, Allah lah sebaik-baik pelindung dan penolong kepada orang yang beriman. Jadi kita benar-benar harapkan pertolongan Allah SWT. Dan cara untuk mendapat pertolongan Allah SWT itu tentulah dengan apa? Dengan kita mematuhi perintah Allah SWT. Apabila kadang-kadang kita ini tergelincir, maka jangan kita lari daripada Allah SWT. Sebaliknya kita berlarilah ke arah Allah SWT. Kembalilah kepada Allah SWT sebelum kita dikembalikan kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu setakat ini. Seperti biasa saya mohon maaf ada salah silap, terkasar bahasa, tidak bermaksud atas perkara tersebut. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada tuan-tuan puan-puan muslimat yang sudi untuk mengikuti perbincangan kita ini. Tuan-tuan boleh tolong sharekan dan sebar-sebarkan, dan boleh subscribe kepada YouTube kami Al-Biqawi Training Center. Mudah-mudahan Allah SWT bagi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama mempelajari ayat-ayat yang terdapat dalam Quran ini. Mudah-mudahan kita dapat membina ummah ini jadi generasi yang benar-benar berpegang kepada Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tentu sahaja ada salah dan silap, tuan-tuan puan-puan muslimat, tinggalkan mana yang tersalah, ambil saja mana yang baiklah, mana yang benar saja. Sebab mana yang tersalah tu tuan-tuan boleh tinggalkan kesalahan tersebut. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu setakat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan yang berikutnya minggu depan, InsyaAllah pada waktu yang sama, InsyaAllah lebih kurang pukul 7 lebih macam tu, InsyaAllah. Jumpa lagi InsyaAllah. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah.